10 awal Muharram hari tu kita ada, hari Ashura kita duk kacau bubuk suara tu lah. Batam ada kacau bubuk suara sini. Ada. Kita buat tuan-tuan. Akhir Ramadan 10 kita akan buat qiyamul lail. Kita akan buat dengan macam-macam lah program yang diaturkan oleh pihak surah dan juga pihak masjid ni. Berlambaklah pada akhir Ramadan. Dan pada awal 10 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ni jadi mulia sebab apa? Banyak hari. Ada hari zinah dalam dia, ada hari Tasu'at, ada hari Ashura, ada hari Arafah, ada juga hari Raya Aidil Adha dalam 10 awal Zulhijjah. Maka disebabkan banyaknya hari yang mulia berada dalam pada 10 awal Zulhijjah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa di antara 3-10 tadi yang paling mulia adalah 10 awal Zulhijjah. Kerana banyaknya hari yang mulia. Baik, kita kecilkan skop dia lagi tuan-tuan. Kalaulah orang tanya kepada kita, hari apakah yang paling mulia di dalam dunia? Pastilah kita akan jawab hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Hari Jumaat adalah penghulu kepada segala hari, dia paling mulia dalam seminggu tu. Tetapi hari yang paling mulia di dalam dunia adalah hari Arafah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila seorang lelaki mentalakkan isterinya dengan talak ta'liq, dengan katanya pada isterinya, aku talak kamu dengan talak satu, yang mana talak ini akan jatuh pada hari yang paling mulia dalam dunia, maka dia akan jatuh pada hari Arafah. Maka kita dapat mengetahui bahawa hari Arafah merupakan hari yang paling mulia di dalam dunia. Baik. Adapun hari Jumaat, dia adalah Sayyidul Ayyam, iaitu hari penghulu kepada segala hari yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Islam. Ada beberapa hari yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat-umat yang tertentu. Hari Jumaat dikurniakan kepada orang Islam. Hari Sabtu dikurniakan kepada orang Yahudi ataupun orang Bani Israel. Hari Ahad dikurniakan kepada orang Nasrani. Sebab itulah sebahagian ulama', iaitu daripada sebahagian kecil para ulama', maka tidak membenarkan kita cuti pada hari Sabtu dan juga Ahad. Kerana hari Sabtu dikurniakan kepada Bani Israel dan juga hari Ahad dikurniakan kepada orang Nasrani. Tetapi kita mengambil pandangan ulama-ulama yang lain yang juga mengharuskan, yakni la haraj, iaitu tidak mengapa kita cuti pada hari Sabtu dan juga Ahad. Kan setiap hari tuan-tuan dia ada maksud dia. Hari Ahad maksud Ahadun 1, Isnin 2, Salasah kan, Selasa, Sulasa 3, Rabu 4, 4, Khamis khamsatun 5, Jumaat perkumpulan. Jumaat kan jamaah lah, kita berhimpun. Hari itu kita berhimpun untuk apa tuan-tuan? Semayang Jumaat. Hari Sabtu, maksudnya hari Sabtu pada tuan-tuan, hari berbaring. Pasal apa hari Sabtu berbaring? Jadi tuan-tuan kata saya mohong bah. Jadi kita tengok kita duduk khusyuk ni, dia mohong kita. Hari Sabtu ni tuan-tuan boleh buka dalam surah An-Naba. Menyatakan bahawa pada ayat waja'alna naumakum subata. Subata sin ba ta kan? Subata Sabtu. Waja'alna, dan kami jadikan, naumakum tidur kamu, subata berbaring elok. Pasal apa hari Sabtu nama dia berbaring ni? Kerana hari Sabtu Allah Ta'ala kurniakan kepada Bani Israel, hari itu mereka kena rehat, tidak boleh melakukan sebarang amal, tak boleh kerja apa. Jadi maka kena rehat. Dan sebab itulah kalau kita tengok cerita mereka tak boleh tangkap ikan pada hari tersebut, tetapi kerana keingkaran mereka, kerana kedegilan mereka, kerana mereka orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah uji mereka. Apabila datangnya hari Sabtu, ikan naik berenang di tepi-tepi mereka. Jadi mereka pun bila mana tengok ikan berenang, mereka buat satu helah, mereka nak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mereka pasang pukat pada hari Jumaat, mereka angkat pada hari Ahad. Mana kata hari Sabtu tu kami tak tangkap juga. Maka Allah Ta'ala pun menjadikan mereka seperti mana yang kita baca dalam Al-Quranul Karim, kunu qiradatan khasi'in, maka jadilah mereka kera yang hina kan? Maka dalam kera yang hina ni pun berbeza penafsiran. Ada ulama yang mentafsirkan bahawa jadi kera sembuh, akhirnya dalam keadaan 3 hari kerana terkejut daripada jadi kera ni mati. Antaranya penafsiran yang lain daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahawa tidaklah mereka menjadi kera secara hakikiyah, secara bentuk, tetapi menjadi kera itu adalah majas. Mereka jadi keadaan akhlak mereka seakan-akan kera, dan maka dipulau oleh masyarakat yang lain, maka dibenci dan juga dikeji oleh orang. Hari Sabtu.
Apabila orang Yahudi, orang Bani Israel ni terlalu bangga dengan hari Sabtu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, tuan-tuan. Kita tengok kepada kami dikurniakan pada hari Sabtu. Apa yang kamu dapat sebagai orang Islam? Maka akhirnya Allah Ta'ala mengurniakan satu hari yang lebih mulia kepada orang Islam, iaitu hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Sabtu Bani Israel mereka kena rehat pada hari tersebut. Adapun hari Jumaat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang Islam, kita tak boleh rehat, tetapi kita kena pergi masjid berhimpun untuk melakukan ibadah. Di antara berehat dengan melakukan ibadah yang mana lebih mulia? Pastilah ibadah. Maka hari itu kita melakukan ibadah pada hari Jumaat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, nama Jumaat ini pada zaman dahulu bukanlah Jumaat pun. Di zaman Arab Jahiliyah, nama hari asal Jumaat adalah Yaumul Arubah, bil ain thumma ra thumma al waw thumma al ba thumma bit ta al marbutah, al arubah. Pasal apa dinamakan dengan hari Arubah yang bermaksud rahmat ataupun berkasih sayang? Dinamakan dengan hari Arubah kerana pada itu masyarakat jahiliyah maka akan berhimpun. Para khutabah mereka akan menceritakan kisah-kisah yang baik, akan menceritakan kisah-kisah yang sedap didengar. Maka dinamakan sebagai hari yang rahmat, hari berkasih sayang sesama mereka. Akhirnya bila mana datang Islam, orang-orang Ansar merubah nama hari Arubah kepada Yaumul Jum'ah, iaitu hari perkumpulan manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang lelaki yang cukup sifat, yang cukup syarat, ada 7 syarat orang lelaki, iaitu yang pertama Islam, yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal, yang keempat dia merdeka, yang kelima dia lelaki, yang keenam dia bermustautin ataupun bermukim di tempat tersebut, yang ketujuh apa dia orang tadi? Saya pun tak ingat dah. Tua-tua ni biasalah. Jadi lebih kurang ada 7 dia punya syarat dia. Bila mana cukup syarat-syarat ini, diwajibkan kepada kamu untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat itu wajib bagi orang lelaki, kecuali apabila adanya perintah kawalan pergerakan yang dihadkan jemaah. Tuan-tuan jangan marah. Kata apa ni mufti tak fikir kau sembahyang sampai 12 orang ke? Tidak. Ada itu satu masa kita sembahyang Pulau Pinang 15 ke? 15 kan? Kedah, Perak, di tempat tu 12. Kemudian naik pula kepada 40. Tuan-tuan jangan marah. Ini semua ada sejarahnya. Sejarah asalnya pensyariatan Jumaat Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di Mekah. Tetapi kerana kekuatan orang Islam yang lemah ketika itu, tidak mampu untuk dilaksanakan Jumaat, maka dihantarlah surat kepada Mus'ab bin Umair untuk dilakukan Jumaat di Madinah untuk kali pertamanya. Maka ketika mana dilakukan sembahyang Jumaat yang pertama di Madinah, yang dihimpunkan dan diimamkan oleh Mus'ab bin Umair, tanya sahabat kepada mereka, berapakah jumlah bilangan kamu ketika itu? Maka kata Mus'ab bin Umair, bilangan kami adalah 12 orang untuk sembahyang Jumaat yang pertama. Walaupun ini merupakan para muakhirin, para ulama tarikh menyatakan bahawa ini pandangan yang agak lemah, tapi dia ada sejarahnya. Dan pandangan yang kuat adalah sembahyang Jumaat dilakukan di Madinah biduni Rasulullah, dengan tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihimpunkan oleh As'ad bin Zurarah, kemudian diimamkan oleh Mus'ab bin Umair. Para sahabat yang lain tanya, berapakah jumlah kamu ketika itu? Kata As'ad ibni Zurarah, jumlah kami 40 orang. Maka inilah yang dipegang oleh madhab kita, iaitu madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mestilah dilaksanakan Jumaat itu sekurang-kurangnya dengan 40 orang. Jadi 12 itu pun ada juga pandangan daripada ulama. Maka jangan kita cerca dan jangan kita kata bahawa edukasi fatwa kita melakukan perkara yang tak elok. Itu kena ingat kan. Jadi ada dia punya sebab-sebabnya. Baik. Dalam banyak-banyak hari tuan-tuan, hari Jumaat adalah hari untuk kita berkumpul dan sebagainya. Maka sekarang ini kita berada pada bulan Sya'ban yang diapit oleh 2 bulan yang mulia, iaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak payah cerita tuan-tuan, ma'ruf, semua orang kenal, semua orang tahu bahawa dia bulan yang digandakan Allah Ta'ala dengan ganjaran yang cukup banyak. Tapi tuan-tuan, kita jangan terlalu fokus pada Ramadan sahaja. Allah Ta'ala bagi banyak lagi bulan yang boleh kita buat ibadah. Antaranya bulan-bulan haram tadi, iaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah wa Zulhijjah. Dan Allah bagi lagi setiap minggu kita dapat satu hari yang mudha'afatul amal aidan, yang juga digandakan pahala amalan kita juga, iaitu hari Jumaat.
Siapa yang melakukan amalan pada hari Jumaat, Allah gandakan. Begitu juga sesiapa yang melakukan perkara maksiat ataupun yang melakukan perkara yang mendatangkan dosa yang tidak dibolehkan syarak, juga digandakan dosanya. Tu. Jadi kena jaga tuan-tuan. Hari Jumaat, hari yang mulia yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk menggapai. Tuan-tuan, saya nak seru kepada tuan-tuan, ajak kembali anak-anak muda kita yang sekarang ini mereka susah dah nak main masjid tuan-tuan, dengan alasan PKPB. Jumaat tak main, tapi bawa motor main ke surau jalan lalu tu kan. Mak dia tanya, awak hang tak pergi mayang Jumaat? Dia kata penuh. Pengurusi kata, saya bilang tadi masjid duk ada kosong lagi. Kadang-kadang bukan dekat orang muda, hak tua pun lebih kurang. Dia ronda dengan baju Melayu awal daripada Tok Bilal. Ronda cueh bintang lain. Bini dia tanya, pasal apa abang balik awal? Masjid hari ni penuh nak abang main. Bini dia kata, aku telefon tengok patang mak lagi. Orang perempuan kena jaga ni. Jangan duk percaya sangat. Tapi bukan orang lelaki sinilah. Pasal saya dengar orang lelaki bandar Taman Kasia ni semua waliullah belaga. Jadi insya-Allah lah kita ada. Belah-belah kampung saya pun dak juga. Belah-belah lain noh. Belah-belah lain. Pandai noh. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seru balik mereka untuk datang solat Jumaat. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul Jumaat. Nabi kata sudah-sudahlah kaum yang suka meninggalkan sembahyang Jumaat, ataupun Allah Ta'ala la yakhtimanna qulubahum, ataupun Allah Ta'ala akan kunci hati-hati mereka, thumma la yakunanna minal ghafilin, dan akhirnya setelah mana dikunci hati mereka, mereka akan jadi di golongan-golongan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, itu mukadimah kita pada malam ni. Tajuk kita tuan-tuan yang saya dapat lah, iaitu berkenaan dengan kiamat akhir zaman. Faham? Kita bukanlah nak bicara sangat bab kiamat ni tuan. Saya dulu betul-betul lah kita nak bicara, kalau boleh nak bicara lah bab kiamat ni. Tetapi bila mana kita dah nak dekat dengan ihya Ramadan ni, hari kita insya-Allah kita sentuh sikit, dan kita sentuh apa yang lebih aula disentuh tuan. Kerana ada benda yang kadang-kadang terlebih patut kita bicarakan. Antaranya tuan-tuan, kadang-kadang kita ni pening dengan masyarakat kita, mengalahkan IJK fatwa di dalam buat satu keputusan. Sembahyang jarak dia tak bagi, tak main masjid tu, surau tak main. Tak dapat long lama tak nampak surau, hang tengok surau tu dia tak sembahyang jarak dia tak. Bukan dibuat oleh Nabi tu. Dia pun cerdik tau. Dia tak ada di zaman Nabi, bid'ah. Tu takkanlah IJK fatwa tak reti, dia tak. Dia ingat IJK fatwa tu tahap-tahap dia tanam serai tepi jalan tu. Dengan tanam serai baju tak pakai pusat keluar. Hak tu dia IJK fatwa siang malam dengan kitab. Tuan-tuan tak kenal Tuan Guru Ahmad Ridha Udin tu, tok guru kita, mudir pondok Ustaz Salmi, timbalan mudir pondok Sungai Bakak tu, semua IJK fatwa tu. Ustaz Apih Kok Diang ngaji Mesir, tuan-tuan tengok mujahadah dia macam mana. Syekh Rosli Osman, kalau tuan-tuan tengok ceramah dia, kalau dia ceramah depan guru takmir, setengah cakap bahasa Arab, setengah lagi Melayu. Alim tuan-tuan. Takkanlah orang alim ni nak buat benda yang tak sepatutnya. Dia tak? Dia tahu tak boleh mayang jarak dia. Apa dia kata? Dia marah. Ni pun di antara tanda akhir zaman, manusia bodoh tuan-tuan. Tak maaf lah, kasar lagi. Bukan kena kasar lagi. Dengan depa ni kita kena kasar banyak lah. Sudah-sudah tuan-tuan memecah belahkan. Kita nak main masjid, kita nak main surau, kita letakkan semuanya di tepi tuan ni. Yang penting nak bersatu ni, dia tak? Tiba-tiba dia pecah belah pula. Ada pula geng yang tak main surau, ada pula geng yang tak main masjid. Sebab apa? Pengurusi suruh mayang jarak. Tuan-tuan baca di Facebook tuan-tuan, punya dahsyatnya ungkapan mereka ni. Mereka kata apa? Orang yang buat sembahyang jarak ni boleh kita bunuh dah. Boleh dah dibunuh para mufti, boleh juga dibunuh para menteri agama, boleh juga dibunuh tok-tok imam. Sebab tu saya tak jadi imam tu. Imam muda kita kena jaga. Pandai kena pakai bodyguard, takut kena bunuh. Pasal apa? Mayang jarak. Imam yang membenarkan, pengurusi yang membenarkan boleh dibunuh. Saya ada benda tu dalam, kita boleh tengok, kita screenshot tuan. Ada sampai tahap nak bunuh orang yang sembahyang jarak ni. Sebab tu saya sembahyang jarak kadang-kadang duduk tengok belakang, tuan-tuan kena tengok. Tiba-tiba ada orang main penendang belakang, dia dah. Pok-pok tu lah tuan-tuan ni. Kena jaga, jangan terlalu. Memanglah sembahyang jarak ni tuan-tuan kena faham, dia bukan wajib.
Sembahyang jarak hukum dia apa? Sunat hayat. Bukan sunat abad. Kalau sunat abad tinggal kena sujud sahwi, betul tak? Sunat hayat. Dia kata, "Hai, kalau sunat hayat pun kalau kita tak buat, tak dapat pahala jemaah." Betul, disebutkan dalam kitab Bastul Kafi fi Itmamis Safi karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala menyatakan bahawa siapa yang tidak menyempurnakan saf sembahyang jarak ni bi annal an adami itmamis safi, orang yang tidak menyempurnakan saf, fahuwa makruhun, perbuatan itu adalah makruh. Bi annal makruha, dan perbuatan yang makruh itu fil jamaati, yang dilakukan dalam sembahyang jemaah, tasqutu fadilatuha, akan menggugurkan fadilat sembahyang jemaah tersebut, tak dapat pahala apa. Habis tu adakah kita sembahyang jarak ini tak dapat pahala apa? Tak. Tengok balik kepada kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh kata apa? Al-karahatu, adapun hukum makruh itu tazulu, akan hilang, akan tak terpakai, bil hajah, apabila ada keperluan. Kita sembahyang jarak ni ada keperluan tak? Ada. Takut COVID tuan ni. Jadi kerana adanya keperluan, makruh itu tak jadi. Kalau nak kata makruh tuan pakai mask pun makruh dalam sembahyang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarhul Muhadzab menyatakan bahawa makruh seorang lelaki ataupun perempuan yang sembahyang ayyuqtiyafah, yang menutup mulut dia, makruh. Tapi kita pakai ni makruh taklah ni? Tak. Kerana al-makruh tazulu bil hajah. Makruh itu kan hilang bila mana ada keperluan. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang di rumah pakai mask, hak tu tak kena tu. Sembahyang di rumah pakai mask. Bini dia tanya, "Bang, kenapa pakai mask?" Duk biasa dah. Kabang ada hang wang terbiak bang dia. Tak boleh di rumah pasal tak ada keperluan. Ataupun di rumah dia sembahyang anak bini dia, betul tak? Sembahyang anak bini kita, minta anak ni, anak sulung tolong rapat sikit, tolong renggang sikit. Sembahyang di rumah renggang. Dengan anak bini tu renggang. Bini tanya, "Pasal apa nak renggang?" "Abang ni JK masjid. Takut orang nampak." Allah. Dengan benda tu biar munasabah. Tidak. Biar munasabah tuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila mana kita membicarakan berkenaan dengan akhir zaman, ketahuilah bahawa para ulama khilaf, adakah kita berada di akhir zaman ataupun tidak. Tetapi kebanyakan ulama, bila kata jumhur ulama menyatakan bahawa kita sekarang berada di penghujung ataupun di akhir zaman. Kerana di antara sebahagian ulama menyatakan bahawa akhir zaman itu akan terjadinya, akan keluarnya Dajjal, akan keluarnya Al-Imam Al-Mahdi dan sebagainya pada akhir zaman. Tetapi walaupun belum keluar lagi tuan-tuan, kita sebagai manusia, kita perlu bersedia dengan tanda-tanda yang telah terjadi. 10 tanda besar tu tuan-tuan, insya-Allah kita semua hafal dah lah, daripada dabah, daripada keluar asap dan sebagainya tu, ada gempa bumi dan sebagainya. Kita nak tengok tanda-tanda yang dah berlaku tuan-tuan. Di akhir zaman ni tuan-tuan, di antara tanda-tanda yang telah berlaku, yang saya ambil dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahawa di antara tanda yang jadi dan telah berlaku sekarang ni tuan-tuan, manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan yang lebih tinggi pada orang lain. Itu kita nampak tuan-tuan ni. Dia tengok jiran dia rumah lagi besar, dia pun nak buat rumah lagi besar pada jiran dia. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqumus saa'ah hatta yatatawala. Minta maaf, lepas hatta kalau ada fi'lul mudhari' dibaca dengan yatatawala, bukan yatatawalu. La taqumus saa'ah, tidak akan jadi hari kiamat tersebut, hatta yatatawala an-nasu fi bunyan, tidak akan jadi hari kiamat sehinggalah manusia akan berlumba-lumba untuk melakukan ataupun meninggikan bangunan. Tuan-tuan pergi di Kuala Lumpur penuh. Tuan-tuan tengok di kawasan tuan-tuan ni semakin menaik. Dan cerita ni P.Ramlee dah cerita lama dah. Tuan-tuan tengok cerita P.Ramlee, hak orang beli sofa. Dia tengok jiran dia beli, dia pun beli. Dia tengok jiran dia tukar langsir, dia pun tukar langsir tu tuan ni. Bukan langsir dah, jiran dia baru tukar langsir, dia tukar langsir tu. Apa yang dibuat orang semua, dia nak berlumba-lumba untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kemegahan, untuk menunjukkan bahawa dia lebih hebat, untuk menunjukkan dia lebih kaya. Jangan tuan-tuan berpada dengan harta kita. Harta dunia tak pi mana pun tuan-tuan. Kumpul harta akhirat tuan.
Infak banyak. Baginda Nabi SAW menyarankan kita untuk sedekah ketika mana kita suka kepada harta tersebut, ketika mana kita tengah sayang dengan duit tersebut. Infak waktu tu tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan, kita tak tahu bila mana ajal kita betul. Saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Boleh jadi tuan-tuan meninggal dulu, boleh jadi juga saya meninggal lebih lambat daripada tuan-tuan. Kok mana pun saya lambat. Kita tak tahu, mana kata boleh jadi saya yang muda pun boleh pergi awal, tuan-tuan pun boleh pergi lebih awal. Kita tak tahu tuan. Disebabkan kita tak tahu ni, harta kita yang banyak takkan boleh bawa masuk kubur pun. Semua yang iring kita ke kubur akan balik tuan. Anak bini akan balik, harta akan balik, kereta akan balik dan sebagainya. Yang kekal hanyalah pahala amalan kita sahaja. Pahala amalan tuan. Didiklah anak untuk cinta kepada agama untuk kita. Bukanlah didik anak untuk kerja boleh kaya macam kita. Dia kata hang kena kerja macam ayah, tengok ayah lah senang. Senang di mana ayah? Dunia ni sementara untuk tempat kita kumpul bekal untuk dibawa ke akhirat. Tapi kita silap, kita kumpul untuk kita berada di dunia selama-lamanya. Tak ada dalam sejarah tuan-tuan orang yang tak mati. Adalah Nabi Isa dan juga siapa? Nabi Khidir ataupun Al-Khidir alaihi salam, ataupun sebahagian ulama kata dia waliullah, ada sebahagian ulama kata dia anbiya. Itu tak ada masalah lah, yang tak mati. Tapi Nabi Isa pun sekarang ni yang berada di langit yang kedua. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi naik langit yang pertama jumpa Nabi Adam alaihi salam, naik langit yang kedua jumpa Nabi Isa dan juga Nabi Yahya, naik langit yang ketiga jumpa Nabi Yusuf, naik langit yang keempat jumpa Nabi Idris, langit yang kelima jumpa Nabi Harun, langit yang keenam jumpa Nabi Musa, langit yang ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Isa berada pada langit yang kedua, yang mana Nabi Isa diutuskan sebelum 600 tahun sebelum baginda Nabi diutuskan. Tapi sampailah tak wafat lagi. Dia akan wafat juga nanti apabila dia akan diturunkan untuk bunuh Dajjal nanti. Pun akan mati juga. Bahkan malaikat dia mencabut nyawa juga akan merasai kematian. Yang hanya tinggal, yang hanya akan kekal adalah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi disebabkan kita ni hidup tak lama, tuan-tuan. Kita hidup saat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dr. Mahathir dia panjang 90 lebih. Ada juga kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama di Syria, ulama di Mesir 100 lebih kadang-kadang umur dia apa. Jadi tak cecahlah lebih pada tu, tak ada lah. Takat tu lah. Dan orang Melayu ni biasa-biasa 60 lebih. 60 tu dia main dah gaut. Dia mula dah jalan, tak apa nak boleh. Main kuliah pun duduk atas kursi. Tapi tak ada lah malam ni. Dia mula dah tuan ni. Dia tak boleh tahan lama tuan. Jadi bila mana tak boleh tahan lama, harta kita jangan simpan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia hidup 45 tahun. Lah ni dia dah duduk dalam alam barzakh berapa ratus tahun dah tuan. Al-Imam Asy-Syafi'i dia hidup 60 tahun lebih kurang. Lah ni dia dah duduk di dalam alam barzakh kat 1000 tahun lebih tuan. Nampak tak kita duduk di mana lama lagi tuan? Atas atau bawah? Bawah lama lagi. Jaga anak-anak tuan. Dia kata tak apa, anak saya nanti kaya, nanti dia bantu saya lah pergi berubat di hospital mahal-mahal. Tak ada berubat pilah di mana, kalau kata mati-mati. Betul tak? Keluar pilah duit juta-juta berubat, mati-mati. Maka duit jangan simpan di kita. Dia simpan untuk anak-anak tu ada. Tapi jangan banyak sangat kita kumpul untuk kita duit. Dalam dia punya akaun bank sama dengan akaun surau. Kira punya banyak tu. Kira tabung haji pun call 3-4 kali dah. Dia kata ni akaun banyak sangat ni, tak daftar haji. Dia tak sabar kan? Punya tak mau daftar lagi tapi akaun melambat dah. Sat dia tuan. Kita kumpul harta di kita, dia tak kekal. Wa indallahi baqin, dan di sisi Allah bila mana dikumpul dia kekal tuan. Infak dalam tabung, buh duit dalam tabung tuan, kekal di sisi Allah Taala. Ni tabung lalu dadan tunduk. Tama-tama hak Jumaat dulu, hak sebelum PKP tu. Depa duk hulak tabung dadan lena tahu tu. Tabung belah segar alik.
Dan kalau kita dah sedekah tu jangan duk bangga pula. Oh, tengah-tengah orang kalau dia orang kaya, bos 100. Ambil duit 100 tu. Orang tak tengok jerakah. Kena pula hari tu bawa RM1 tuan-tuan. Ambil tabung duduk situ. RM1 dah hari ni. Kalau 100 tu dia hak tu masalah kita lah. Tuan-tuan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walaupun kita sedekah itu sedikit, kita buat amalan itu tak banyak, jangan kita meremeh-remehkannya. Boleh jadi dengan RM1 yang kita sedekah tu kita tak sedar tuan. Kita sedekah RM1 kita lupa. Tapi dia kekal di sisi Allah Ta'ala. Tidak. Sedekah RM5,000 teringat bagi sudah. Tidak. Balik rumah nak tidur belah bini dah. Tadi abang buh dalam surau 5,000 ni. Siapa abang? Tak ada saja nak bang. Duk bulan lepas abang buh 5,000. Abang tu. Mai pula tahun depan tu. Tahun lepas kalau tak salah ingat abang lah 5,000 abang buh. Dia duk ulang tu lah sampai ke mati tu. Jadi dengan RM1 yang kita bubuh tuan-tuan, boleh jadi kita tak ingat dan yang tu lah kekal di sisi Allah, tidak? Tapi lepas ni jangan pakai bos RM1 pula. Oh, dia boleh pakai bos RM1. Part time atau pasal apa jadi RM1 ni, dia tak RM1 tu insya-Allah kekal di hak 5,000 belum tentu. Jangan gitu. Ana kata kita didik hati kita dengan sifat ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Al-Imam Ibn Katsir menyatakan bahawa di antara tanda akhir zaman itu, ilmu akan berkurang dan kebodohan akan bermaharajalela. Dan ini yang kita nampak tuan. Kekurangan masyarakat akan ilmu. Dan dia hanyalah ambil ilmu ni di semata-mata WhatsApp tuan. WhatsApp ni habang pilah apa pun, hak tu dia pegang. WhatsApp kata Covid ni minum ketum dia balan. Dia balun ketum, cari habis ketum rata kampung tu. Pasal apa? Untuk hapus Covid. Kalau keluar pula dalam WhatsApp dia kata untuk hapuskan Covid ni kena makan halia mentah. Halia mentah dia tiba. Dia cukup percaya dengan WhatsApp tu kan. Sedangkan nak mengaji ilmu agama ni bukan di WhatsApp tuan. Nak mengaji ilmu agama bukan di YouTube. Tapi dengan talaqi kepada tok-tok guru tuan. Tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia ni tuan? Bila mai ceramah, bila mai forum perdana ni, tuan-tuan tengok realiti lah. Ceramah dengan forum perdana dengan kuliah tok guru kitab, mana ramai? Ceramah kan? Ceramah ini khutbah kan? Orang-orang yang pandai berkata-kata, dia pandailah ceramah. Tapi tok-tok guru kita yang pandai baca kitab ni tuan, yang mempunyai keberkatan kalau kita main kuliah tuan. Kerana ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang tepat dan ilmu yang ikhlas kepada kita. Tapi kita abaikan tuan. Tidak. Kita abaikan. Tok guru main dengan malam ni baca kitab sungguh-sungguh tuan, nak sampaikan ilmu, main 3 orang. Hak 3 tu pula menyembang bagi sudah. Tok guru kata kurang hajak ni surau. Dah 3 orang menyembang pula tu. Mai hak seronok tuan-tuan. Tuan-tuan kena pandai beza di antara tok guru dengan tok garu. Tok garu ni kita tengah kata orang garu belakang kata sedap. Sedap dia kuliah sedap tuan ni. Tapi tok guru yang sebenar-benarnya, bila mana dia bagi ilmu pada kita, ilmu itu kita amal sampai sudah tuan. Dan ilmu itu menjadi penyelamat kepada kita. Memanglah tok guru ni dia ajak slow sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lena dah 4 orang. Baru bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelam setengah. Bermula bab yang pertama, bermulalah lena habis mak ni. Tinggal tok siap mata gitu. Dia kata kalau aku lena habis. Tinggal aku seorang ni. Tu pun mata sebelah tutup dah. Duk mimpi tak mimpi je. Hak lain ni tuan-tuan bila nak bangun ni? Wallahu alam, sambung bulan depan. Dia pernah nak bangun tahun mana tu? Tok guru tanya, di mana kita? Jemaah lupa. Tok guru pun lupa. Duk ulang hak tu. Tok guru tu ajak muka surat pertama. Ajak bulan depan dia tak tanda. Tok guru biasalah pasal dia tu ilmu dia jenuh dah. Jadi dia mai tu dia tang mana kan? Dia tang mana? Insya-Allah dia boleh syarah dah.
Kita pula dah tak tanda pasal lena. Tang mana ni? Tok guru tang mana? Muka surat pertama tok guru. Oh, tang tu. Mukadimah lah. Mukadimah. Padahal mai kuliah 4 kali dah. Duk mukadimah tu. Sampai ke surah lah kali tok guru pun pening. Lambat pula habis surah tuan-tuan. Hak tuan-tuan kata kami pun tak tahu tok guru ajak apa lama ni. Dia punya tak ambil tahu. Padahal tuan-tuan hak tu dah nak jaga kita. Kita kadang-kadang silap tuan-tuan. Kita pergi ambil yang ceramah. Ceramah ni dia sekerat. Dia kena ambil pada kitab. Min awwali kutubin ila akhirih. Daripada awal kitab. Safhatin ila safhatin. Satu muka surat demi satu muka surat. Daripada kulit. Itu adalah pembelajaran yang sebenar. Saya cadangkan kepada pengurusi dan juga AJK masjid untuk mengurang-urangkan kuliah dengan metod ceramah. Ceramah kena buat untuk kita tarikkan orang. Betul macam Pak Tam kata tadi, kita nak tarik orang. Tapi macam Pak Tam kata lah, sebulan sekali. Ada setengah masjid tuan-tuan ceramah lebih banyak daripada baca kitab. Hak ni tak boleh. Baca kitab lebih banyak daripada ceramah patutnya. Ceramah kita ambil sebulan 2 kali, dah lah. Sebulan sekali, elok. Ni selang 2 hari ceramah. Lepas ceramah forum pula selang 3 hari. Tu dia. Dahsyatlah kali jemaah yang hadir mai daripada golongan-golongan yang hanya sekadar ilmu tu di atas angin saja. Tidak mahir dengan ilmu yang sebenar. Baca kitab daripada awal, khatam dengan tok guru. Sungguh-sungguh khatam kan. Itu baru yang tepat. Baru kita tahu. Dan bila mana kita belajar kitab ni tuan-tuan, buat yang terbaik. AJK dan juga pengurusi pastikan setiap masjid dan juga surau ada mengajarkan 3 benda. Saya teringat pesanan daripada Tuan Guru Ahmad Ridauddin, AJK Fatwa Negeri Pulau Pinang. Dia kata apa, mana-mana AJK dan juga pengurusi masjid ataupun orang yang mempunyai kuasa ataupun kita kata orang yang ada autoriti yang tidak meletakkan di surau ataupun di masjidnya 3 ilmu, maka mereka masih lagi berdosa. Wa'iyadzubillah. Kerana masjid dan juga surau telah ma'ruf di kalangan masyarakat kita tempat untuk mengambil ilmu. Maka bila mana masyarakat mai ke surau dan juga ke masjid untuk mengambil ilmu, para AJK tidak meletakkan 3 ilmu ini untuk dipelajari, maka mereka masih lagi berdosa. Iaitu yang pertama ilmu aqidah ataupun kita panggil ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Mesti ada ketiga-tiga ini tuan-tuan. Mesti ada ustaz yang mengajar tauhid, mesti ada ustaz yang mengajar fiqh, mesti ada ustaz yang mengajar tasawuf. Tauhid tak banyak pun tuan-tuan, mengaji 20 sifat ataupun kita kata aqaidul khamsin, aqaid yang 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil atas Allah. 1 harus bagi Allah. Ada apa? 41. 20, 20, 1, 41. 4 wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, 49. 1 harus Rasul, 50. Hak tu ya. Fiqh, ngajilah bab semayang, bab puasa, bab yang kita rajin buat tuan ni. Kadang-kadang semayang pun ya Allah, suruh angkat takbir 15 mazhab pula. Ada hak sini, ada hak sini. Ada hak mazhab Pondan. Macam-macam mazhab. Lepas letak tangan lagi banyak mazhab. Tok sini, sini, sini. Kena pula ikon pasang darah dia mazhab ikon. Hak tu. Oi dia ikut dah dia. Ajak tu. Bila mana ajak pula bab antaranya kitab yang kita rajin baca Qaulul Tam fi ahkamil imam wal ma'mum 'anil madhhabil imam Asy-Syafi'i karangan al-Imam Ibnu al-Imad al-Akhfasi menyatakan bahawa berkenaan dengan tata cara solat jemaah. Ajak yang tu tuan-tuan. Ni kadang-kadang makmum sampai ya Allah, imam salah sikit dia kira subhanallah. Imam terlupa tasyahud awal, subhanallah. Kita kalau kita belajar, kalau imam lupa tasyahud awal tak boleh tegur. Ikut macam biasa. Oh dia semangat tau. Dia kata aku duk tunggu lama arah tu imam ni. Dia pun duduk subhanallah. Tu imam pun ngaji. Dia kata tak boleh turun ni. Dia kata hai tak turun noh. Subhanallah. Hai tak turun noh. Subhanallah. Allah Allah. Imam turun. Jadi punca tuan-tuan. Betul tak? Jadi punca. Bila mana jemaah
Jemaah ni saudara kata, kita kena ajak benda tu. Imam ternaik 5 rakaat tuan-tuan ni. Benda basic dia tu. Imam naik 5 rakaat, mai rakaat keempat Allahu akbar, nak naik ke-5. Tuan-tuan tengok macam rambah hak ikut. Hak ikut tu pula dalam hati tu, salah ni, tapi dia ikut tu. Dalam salah dia ikut. Kerana tak mempelajari ilmu tersebut. Maka AJK letakkan ilmu. Tu tak kira lagi tuan-tuan hak yang kita semayang rapat dulu, hak baca Fatihah dekah tidak. Ganggu habis jemaah. Dia kena tahu dalam mazhab Imam Syafi'i baca secara sir, dengar di telinga sendiri, dan haram baca dengar di telinga kawan sampai ganggu dia. Ni Allahu akbar. Dia jemaah je pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kita hak sebelah dia 14 kali terkejut. Semua sabdu semua dah berderah belaka. Dah ada 14 sabdu, 14 kita terkejut. Kena pula kuat melatah kawan sebelah tu. Kerja terkejut dia. Dia baca Fatihah derah, dah lah baru Iqra' 1. Iqra' 1 dia guna, dia baru duduk ngaji, tok guru dia ajak. Ha tu kena baca ha pedah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tok guru silap abang. Bukannya tok guru salah ajak, silap je. Kena sebut tu sampai rasa pedah. Tersilap. Dia main-main di surah Al-Falah ni. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tak pedah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pedah ni. Kita ni pula kemah pada dia muqaddam lah. Bila muqaddam ni lepas tang siratal ladzina. Pasal dia duk derah sangat, kita pun siratal hamdulillah. Pasal apa? Terikut terus yang sebelah ni betul tak pernah jadi tak? Pernah. Pasal saya pun pernah. Punya derah belah kita dah siratal ladzina sampai sudah kita tak habis. Siratal hamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal hamd. Pasal apa aku duk ulang masa macam 3 kali lah. Tu imam rakaat kita duk siratal hamdulillah tu. Tak sampai-sampai ke sudah. Pasal dia ni tolong kita. Dengan tak mengaji adab jemaahnya. Tu tak kira lagi tuan-tuan hak yang yang subuh tak beruh gigi. Tuan-tuan boleh faham kot. Sujud tu Allahu akbar. Subhan. Tumbang sebelah dia. Aduh. Kena ajak tuan-tuan. AJK kena sediakan kita al-qaulu tam. Dan supaya bila mana kita makin mengaji tuan-tuan, kita takkan salahkan tu imam. Tuan-tuan boleh tengok betapa ramai jemaah yang salahkan tu imam. Saya berani cabar tuan-tuan ni. Memang ramai orang suka menyalahkan tu imam. Antaranya lah tuan-tuan, kadang-kadang ada sebahagian tempat imam baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita kata, hai, bukan hayyul qayyum ke? Tanya anak kafar, hang baca lagu benar di sekolah kafar? Anak kata hayyul qayyum. Oh, dia kata betul dah ni. Imam mai kan? Oh, dia pun kemah tu. Anak saya mengaji hayyul qayyum. Saya pun mengaji lagu tu juga. Pak sama dengan anak lah lebih kurang. Awak tu imam macam hayyul qayyum. Hak tu tak apalah kalau tegur kat tu imam. Hak tegur di kedai kopi. Oh, dia pergi kedai kopi, dia kata tengok tu imam hayyul qayyum. Mana boleh? Hayyul qayyum itu yang tepat. Oh, dia kata, oh, syekh kedai kopi. Alim lah. Kalau dia belajar lagi tuan-tuan, dia takkan kata salah. Di pondok saya hayyul qayyum. Di pondok saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, dia baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kami di pondok kena baca lagu tu, tak boleh baca hayyul qayyum. Pasal apa? Kerana i'rab itu lebih tepat. Sifat dalam bahasa Arab, sifat dia akan ikut kepada sebelum tu. Mana kata dia akan ikut kepada mausuf, kepada apa yang dia sifat. Contoh, perkataan Allah, bari hujung dia bari atas, Allah, astaghfirullah, kan? Maka sifat Allah semua kena bari hujung dia atas juga. Contoh, astaghfirullahal azim. Pasal apa azim? Pasal Allah tu bari atas. Alladzi la ilaha illa huwal hayy, yang maha hidup, sifat apa? Allah, bagi atas. Al-qayyum, sifat apa? Sifat Allah, bagi atas juga. Habis tu kita baca hayyul qayyum, salah apa? Tak. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, para ulama sufi suka baca hayyul qayyum kerana ada satu lagi huwa yang dihazafkan. Maka para ulama sufi dia akan baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu.
Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Habis satu ni. Imam baca Hayyu pun kita tak kata salah, imam baca Hayya pun kita tak kata salah. Pasal kita belajar. Kadang-kadang imam baca Allahumma ajirna, imam baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita pun hoi. Imam, hoi. Dia kira ketua kampung. Cengeng. Ajirna. Na tu untuk ramai, ni untuk seorang. Oh, dia pun kemas bahasa Arab juga. Tak boleh hang ni. Kalau imam baca Allahumma ajirni betul. Allahumma ajirna betul. Dia macam ni, kalau imam baca doa, makmum kena buat apa? Amin, kan? Lah ni imam baca doa, ya Allah, ajirna, jauhkanlah kami minan nar, daripada api neraka. Kita amin kan, kita buat apa? Mohong amin, tuan-tuan baca. Bila baca, betul lah imam kadang-kadang dia Allahumma ajirni. Ajirna pun boleh, ajirni pun boleh. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita mengaji makin banyak, insya-Allah kita susah untuk salahkan orang. Kita meraihkan orang lain. Itu penting tu. Jadi ilmu akan berkurang. Kerana kata baginda Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah, di antara syarat ataupun di antara tanda-tanda nak jadinya kiamat, ay yurfa'al ilmu, akan diangkat ilmu. Orang akan makin kekurangan ketandusan ilmu. Wa yadhharal jahlu, dan dia akan nampak kejahilan, kebodohan orang akan nampak terang-terang. Wa yafshu zina, dan akan tersebarnya perbuatan zina. Wa yushrabul khamru wa yadhhabar rijal wa yatabaqan nisa, dan akan ramai orang yang minum arak, dan akan berkurang lelaki, akan ramai perempuan. Hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid, sehingga kan seorang lelaki dia kena tanggung 50 orang perempuan. Seronok dah orang lelaki. Lambat lagi. Lah ni di Malaysia, kalau tuan-tuan tengok statistik, lelaki ramai lagi. Dalam surau ni pun lelaki ramai. Lambat lagi lah kiamat kat surau ni. Lelaki ramai. Mai akhir zaman nanti, orang perempuan akan menjadi sedikit, sehinggalah orang lelaki ni dia kena tanggung li 50 imra'atan qayyimun wahid, sampai seorang lelaki tu tanggungan dia 50 orang wanita. Para ulama ada mensyarahkan hadis ini, iaitu kerana orang lelaki ni ramai yang meninggal dunia kerana banyaknya berlaku peperangan. Dia ramai orang lelaki yang akan meninggal dunia. Baik. Kemudian tuan-tuan, antaranya lagi, di antara tanda-tanda akhir zaman, keberkatan waktu akan dicabut. Allah Ta'ala akan bagi nampak waktu ni tuan sat sangat. Lah pun nampak orang tadi. 1 tahun kata baginda Rasulullah akan nampak seakan-akan sebulan. Sebulan akan nampak seakan-akan macam seminggu je. Seminggu akan nampak seakan-akan macam sehari. Sehari akan nampak macam seakan-akan 1 jam. 1 jam akan nampak seakan-akan macam sambaran api saja tuan. Punya cepatnya masa berlalu. Betul tak? Kita pun duk rasa lagu tu dah. Baru hari tu awal bulan lah, kuliah penutup dah. Lama tak jumpa kawan lah, tua dah hang macam. Dia kata hang pun tua. Tua dah. Sat-lagi sat-sat lah mati dah kawan. Mati pula kawan ni. Sat sungguh waktu tuan-tuan ni. Dalam duk sat-sat tengok anak yang kita duk jaga ni nikah dah. Cucu dah. Dalam keadaan tak sedar tu. Masa berlalu dengan sungguh-sungguh cepat tuan-tuan. Akan terasa betul dulu tuan-tuan ni, zaman tuan-tuan lu rasa lama betul tak? Lah ni sat tuan-tuan ni. Duk tengah scroll WhatsApp tu, sedang-sedang sejam. Dia ni scroll hak yang cengeng ni. Dia tengok sejam. Cepatnya waktu berlaku. Tu di antara tanda akhir zaman. Antaranya lagi amanah yang dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli, bila mana diberikan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, kamu nantikanlah akan terjadinya kiamat. Amanah tuan-tuan tengok, pecah amanah rata-rata. Amanah tuan-tuan jangan duk tengok kat pemimpin saja. Kita pun ada amanah kita tuan-tuan. Allah jadikan tangan untuk amanah kita melakukan perkara-perkara khairat. Allah jadikan kaki amanah untuk kita pergi kepada makan, kepada tempat-tempat yang baik. Allah jadikan anak amanah kepada kita. Allah jadikan isteri amanah kepada kita. Tapi berapa ramai orang yang membiarkan isterinya keluar rumah dengan tidak menutup aurat? Berapa ramai suami yang membiarkan isterinya mendedahkan aurat bagi orang lain nampak? Amanah yang tidak dijaga, tanda akhir zaman tuan-tuan. Hak ni yang susah betul tak? Sungguh tuan, bila mana jadi seorang suami
Orang perempuan dengar elok ni. Nak boleh tiap sikit ni. Suami cukup susah ni. Nak suruh isteri dia tutup aurat Allah, cukup tak mau. Pi kenduri kahwin, punya segok, dia make up tu sampai laki dia pun tak kenal. Hang sama ni, tiba-tiba duduk dalam rumah ni. Ni, isteri abang lah. Hoi. Lain. Mai tidur malam dengan kita dengan bedak sejuk, terkejut 14 kali kawan tu. Terkejut duduk tidur kali Allah. Hang kali ha. Abang duk ingat rumah ni ada gangguan dah. Dalam duk terkejut tadi tu kali kedua. Duk tengah tak sedar tu. Allah hang leha. Lah kali mati lagu tu ya orang tua tu. Doktor kata ni pasal banyak terkejut. Dia duk bedak sejuk tu. Ibu-ibu pakai bedak sejuk? Tak pakai. Allah. Dahsyat orang benda kasih orang ni. Susah kan kita nak tegur isteri kita, betul tak? Tegur sikit tuan ni merajuk, tegur sikit melenting. Sayang tu nampak aurat tu. Lepas tu tuan-tuan tengok masak garam tak ada lah. Bukan orang sini, no, belah-belah benda kasih Dan marah tuan ni. Kita kata tu tudung tu kena bagi bawah daripada dada. Tu yang disebut dalam Quran. Di Quran tuan sebut dah, tudung perempuan bawah dada. Tu dia entah dia tak tegur dengan suami dia, dia ungkit boleh kesalahan suami dia. Abang pun sama lah. Duk tengok janda tu, tengok janda ni. Kita kata itu benda lama dah. Ni sayang buat Allah ni. Tak kira sama. Tu lagi teruk tengok janda. Dia kata kita, orang lelaki tu, siang kita. Syik kena. Kerja kena marah. Tegur sikit kena marah. Amanah kita tuan. Anak-anak, berapa ramai ayah-ayah yang main ke masjid, main surau, istiqamah sembahyang, anak dia keluar tak pakai tudung kan. Anak dia keluar mendedahkan aurat. Jangan disebabkan anak kita dah melakukan ibadah sehabis baik mungkin, tiba-tiba kita masuk dalam neraka. Jaga sungguh-sungguh. Susah lagu mana pun tegur. Kalau dia tak jalan, tak apa, kita dah terlepas tanggungjawab kita. Yang paling tidak tuan-tuan, tegur dia. Jangan biak dan jangan redha. Kata kat dia, hang tak mau pakai tudung, mak tegur banyak kali dah. Hang ikut suka hang lah. Tapi mak tak redha dengan perbuatan hang ni. Terlepas dah kita insya-Allah tuan-tuan. Tapi dia punya sayang ke anak dia, pasal anak dia duk bagi kat dia sebulan 500 dan tak mau. Dia kata pasal apa hang tak tegur anak hang? Hang nak tengok elon aku kena potong. Dia duk hulur sebulan 500-600 kat guru. Tuan-tuan, daripada sebulan 500, tak gamak kita nak duduk 500 tahun dalam neraka. Betul tak? Tak gamak tuan. Tegur tuan. Tuan-tuan tengok bagaimana orang perempuan. No, ibu-ibu yang main tengok tudung labuh semua. Kita pergi keluar, tak payah keluar jauh, design belih dah lah. Tuan-tuan boleh tengok anak-anak perempuan tu macam mana pakaian mereka. Ketat. Tudung tak tahu duk kata dia gulung sampai dia sendiri tercekik. Dia punya gulung. Kira tak jadi tudung pun. Seluar ketat sungguh tuan ni. Kira kena duduk pun tak boleh. Buka-buka tu kira lega. Baju lagi, ya Allah. Islam tuan-tuan, daripada orang Islam, daripada orang perempuan yang dihina, yang dikeji, yang dianggap sial ketika mana di zaman Arab jahiliah, datangnya agama Islam mengangkat ketinggian martabat wanita, bagi pakaian kat wanita yang tidak ada seorang lelaki pun yang mampu memandang badannya melainkan hanyalah orang satu orang iaitu suaminya. Diangkatnya wanita ni setinggi-tingginya, nak pergi mana-mana pun kena ada peneman. Diangkatnya orang lelaki ni kena jaga wanita walaupun setelah mana diceraikan, kena tetap juga bagi nafkah. Islam angkat orang perempuan ni setinggi-tinggi tempat tadi. Tetapi setelah mana diangkat oleh agama Islam, Islam muliakan orang perempuan, dia menjatuhkan dirinya dengan menghinakan dirinya sendiri. Islam bagi pakaian yang elok supaya dijaga maruahnya, dia sendiri yang mengaibkan dan juga membuka aurah, yang membuka maruah dia sendiri tuan-tuan. Kesian. Islam dah buat yang terbaik untuk kamu. Kenapa kamu tak ikut tuan? Itu masalah kita tuan. Pelik bin ajaib tuan, orang perempuan. Islam dah angkat kamu. Islam dah muliakan orang perempuan. Tengok orang perempuan punya cukup mahal tuan ni. No. Kita nak pergi menikah dengan orang perempuan, hei, ketak tangan tu. Tengah dalam duduk bincang tu, Assalamualaikum, kami ini hajat nak menghantar rombongan. Jadi kira sudilah kiranya diterima. Cakap clear lah. Kami menerima dengan 20,000. Balik dengan ayam tu kan.
Dia kata kat anak dia, pak nak cari mana 20,000. Anak dia kata, itulah nak cari mana. Lah kali. Balik ke tu. Punya mahainya orang perempuan. Tapi bila mana mahai ni tuan-tuan, susahnya orang lelaki nak dapat, dan tiba-tiba dedah aurat mata. Dan beruntunglah fatuba bagi orang perempuan yang menjaga auratnya, yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati suaminya. Wajabat lahu jannah, wajiblah baginya syurga. Orang perempuan ni walaupun susah, memang betul susah nak tengok aurat ni, betul tak? Lengan, panas ni kadang-kadang. Kaki kita, pi mana pun nak kena pakai handsok. Kita orang lelaki tengok, kita mudah, tuan-tuan. Pi mana dengan butang tak pakai. Main surau, butang dah ada lima dia buang. Terkeluar habis bulu-bulu. Senang, orang perempuan susah nak kena jaga pada atas. Rambut pula kena tengok sentiasa, takut ada keluar masuk balik. Sat lagi tengok pula tangan handsok luruh naik balik kan. Susahnya orang perempuan. Tapi Allah Ta'ala bagi orang perempuan ni pahalanya di rumah banyak. Ibu-ibu hidangkan 1 gelas air kepada suami, pahalanya ibarat 1 kali umrah. Balik dia depa hidang 1 jam. Laki dia kata, hai, pasal apa sampai 1 jam ni? Tadi pergi ceramah ustaz kata 1 cawan 1 kali umrah. Kalau jak tak haji. Ampun dah kali kot tu. Makna kata orang perempuan mudah. Dia masak untuk anak dia, dia lipat pakaian, dia buat yang terbaik untuk suaminya. Pahala berlambak-lambak. Fi qahri buyutihinna. Orang perempuan ni, gudang pahala mereka adalah di rumah-rumah mereka. Orang lelaki walaupun kita senang, tapi susah. Kita nak kena main sembahyang jemaah, kita nak kena baca Quran, kita nak kena tahajud, kita nak kena sedekah, kita nak kena nafkah, kita nak kena jaga anak kita, nak kena jaga isteri kita, tambah pula anak perempuan ramai, nak kena jaga lagi, sungguh-sungguh susah. Maka ada keadilannya di situ. Orang perempuan walaupun kata susah, jaga sungguh-sungguh, senang bagi kamu untuk syurga insya-Allah. Dan bantulah suami-suami kita untuk mendidik kita. Mudahkan urusan suami. Suami kata lagu tu, ikut. Suami kata lagu ni, ikut. Selagi mana boleh ikut, pakai tudung labuh kita pun pakai tudung labuh. Pakailah pakaian yang elok, kita pun pakai pakaian yang elok. Kita mudahkan urusan orang lelaki. Orang lelaki ni kadang-kadang kesian tengok. Susah hidup. Tu yang kadang-kadang kaya lagu mana pun yang butang haram tak boleh pun. Saya pernah satu masjid tuan-tuan ni cerita betul ni. Dia pakai baju raihan kan butang sampai bawah tu. Mana kata full lah butang pada atas sampai bawah baju raihan tu. Dia bawah satu bawah kali tu. Saya pun waktu jadi imam tu, istawu ya'tadilu. Tengok dia tak pakai buka ni. Nak tegak pun kesian juga pasal takut malu ke apa. Rapatkan saf, rapikan pakaian ikutlah dia sedang. Dia tak sedang kan. Pakai sudah mayang tu. Tak pakai. Dahsyat. Orang lelaki ni dia simple. Pakai kain pelekat gajah duduk kat depan. Dia kata punya simple orang lelaki ni. Patutnya gajah duduk di belakang. Dia mayang dia tak sedang. Rokok Allahu Akbar. Macam mana boleh duduk kat depan ni? Dia pun tak sedang. Orang lelaki ni dia simple tapi susah. Orang lelaki ni nak kena cari ganjaran pahala dan sebagainya. Baik tuan, yang terakhir tak nak berhenti dah. Saya kalau lajak pun insya-Allah ke 9 tu habis dah. Yang terakhir tanda kiamat ini tuan-tuan, la taqumus sa'ah hatta ya'khudha Allahu syaritatahu. Orang yang berbuat baik, orang-orang yang melakukan ketaatan di atas muka bumi ini, semua orang baik Allah ambil. Fayabqa fiha ajajah, maka yang akan tinggal itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang melakukan maksiat. La ya'rifuna ma'rufan, yang mereka ni tidak langsung mengambil peduli tentang perkara-perkara ma'ruf, wala yunkiruna munkiran, dan tidak langsung mereka mengambil tahu benda-benda yang mungkar. Nak buat baik mereka biarkan, nak buat jahat pun mereka biarkan. Maka bila mana banyaknya manusia yang jadi jahat, yang buat melakukan perkara mungkar di atas muka bumi ini, maka tunggulah ketika itu akan datangnya hari kiamat kepada kita. Maka kita ni tuan-tuan, yang saya baca tadi tuan-tuan, semua dah jadi dah. Alim ulama meninggal ramai tuan. Lahir pula di kalangan juhalak, di kalangan khutabak yang pandai berbicara tetapi ilmu tak ada. Banyak tuan. Maka jaga sungguh-sungguh diri kita, mempelajarilah ilmu akidah yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah, dan juga belajarlah fiqh sesungguhnya,
dan semaikan di dalam hati kita tasawuf untuk ikhlas lillahi ta'ala dalam segala amal perbuatan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah sekadar tu. Saya mohon maaf lah tuan-tuan kalau terkasar bahasa. Saya pun hari ni tak, insya-Allah saya tak darah sangat hari ni. Pasal ada pakcik saya. Takut pakcik saya marah pula. Tadi pakcik saya kata tinggal naik motor. Saya main dengan pakcik saya naik motor. Takut tinggal saya pula lagi. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada terkasar hati kan tuan-tuan. Dengan ibu-ibu melawak lah. InsyaAllah kalau ada masa tuan-tuan, kita jumpa lagi. Dan terima kasih kepada Pak Tam kerana sudi menjemput saya untuk hadir bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan jika ada kesalahan tuan-tuan boleh tegur dan tinggalkan perkara tersebut insya-Allah. Berdasarkan, ambillah apa yang berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah dan juga ijma' ulama insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zukhna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bi hidayatil arifin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.